لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan demikian kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah kita pada hari ini bertajuk kewajiban mengundi dalam pilihan raya. Dalam sistem politik hari ini bertepatan dengan konsep khalifah dan pilihan raya. Syariat memberikan hak sama kepada setiap rakyat memilih pemimpin mereka. Sehubungan dengan itu, memilih pemimpin di dalam pilihan raya merupakan suatu kewajiban kepada setiap umat Islam. Tujuan pilihan raya ialah untuk memastikan urusan umat diputuskan mengikut undang-undang dan mewujudkan peluang kepada semua untuk ikut serta dalam proses membuat keputusan. Sistem demokrasi itu sendiri adalah timbul dari prinsip syura. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amruhum syura bainahum. Shadaqallahu azim. Yang bermaksud, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Disebabkan penyertaan setiap umat Islam dalam saf kepimpinan sesuatu yang tidak mungkin, maka dilaksanakan konsep perwakilan, iaitu memilih wakil di Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat atau Parlimen. Sistem perwakilan ini merupakan adalah diterima syarat berdasarkan sunnah Nabi SAW secara qauliyah, perkataan, dan fiqhiyah, yang diperbuatan. Umat Islam mesti memilih wakil mereka yang akan melaksanakan kuasa politik umat Islam di negara ini. Umat Islam merupakan kumpulan majoriti negara ini. Di pundaknya ada kuasa bagi menyerahkan kuasa politik kepada individu Islam atau golongan dalam masyarakat yang diyakini akan menjaga agama Islam dan umat Islam. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah sekalian, esok merupakan hari undi. Beberapa nasihat syarak kepada para pemilih adalah seperti berikut. Yang pertama, setiap rakyat Malaysia yang telah cukup umur untuk mengundi wajib memainkan peranannya dengan keluar mengundi, kerana Dewan Parlimen memiliki kuasa bagi menentukan kerangka dasar dan hala tuju negara. Oleh itu, pastikan wakil yang dipilih merupakan calon yang bermanfaat bagi memelihara kesucian dan kedudukan agama Islam, hak umat Islam dan hak rakyat berbilang bangsa seluruhnya. Untuk itu, umat Islam mesti mengangkat orang-orang yang berkelayakan yang akan membuat ketetapan bagi kemaslahatan dan mengelakkan kerosakan, sebagaimana kaidah fiqh, darbul mafazid muqaddamun ala jalbil masalih. Surah Rasulullah yang bermaksud menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan maslahah. Yang kedua, pengundi wajib memilih orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlak dan amal saleh. Apatah lagi pengundian merupakan persaksian yang akan dipertanggungjawabkan di pada hari kiamat nanti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus syahadata lillah. Yang bermaksud, dan adalah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana
kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak memilih calon yang mewakili parlimen dari kalangan orang Islam yang memiliki sifat melakukan maksiat secara terang-terangan, memusuhi Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa kaedah memilih wakil. Kaedah pertama, memilih orang yang paling berkelayakan menurut Islam, ialah yang paling bertakwa dan mampu memikul tanggungjawab wakil dan suara rakyat, komitmen dengan kewajipan agama dan meninggalkan perkara-perkara haram dan syubhat. Kaedah yang kedua, memilih orang yang paling ringan bahayanya di antara dua orang yang berbahaya, sesuai dengan kaedah fiqh yang menegaskan idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan bi'tikabi akhaffihima. Yang bermaksud, apabila bertembungnya dua mafsadah yang dikerosakan, maka dipelihara, ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaedah yang ketiga, seorang pengundi tidak boleh mengubah pilihannya daripada memilih calon yang lebih layak daripada kepada calon yang kurang layak dengan dorongan fanatisme, hubungan keluarga atau kepentingan tertentu. Sekiranya ini dilakukan, berarti dia mengkhianati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah, seorang pemimpin Islam wajib sentiasa berjuang membela rakyat, sentiasa mensejahterakan rakyat dan mengurus keperluan dan kehendak rakyat dengan berhemah dan berhikmah, adil dan saksama. Pemimpin adalah menjadi pelindung dan pembela rakyat yang lemah dan sentiasa memimpin rakyat ke jalan kebenaran dan menegakkan syariat. Kezaliman pemimpin sangat berpotensi membinasakan rakyat. Apabila pemimpin tidak amanah, berpotensi memusuhi Allah, Rasul dan syariat Islam, maka pemimpin sebegini tidak layak dipilih kerana bukan sahaja mudarat kepada umat Islam, bahkan akan mudaratkan masyarakat dan negara seluruhnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazil as-sa'ah." Yang bermaksud, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlakunya kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Hakikatnya, jika dilantik pemimpin yang zalim, bukan sahaja pemimpin itu yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi rakyat yang membuat pilihan dan mandat juga akan ditanya dan dipersoalkan kenapa tugas kepimpinan itu diberikan kepada mereka yang tidak jujur dan amanah. Menurut Hasan Al-Basri, imam yang adil sebagai penegak tiap-tiap yang condong, memperbaiki tiap-tiap yang rosak, menguatkan tiap-tiap yang lemah, membela tiap-tiap yang teraniaya, dan melindungi tiap-tiap yang susah. Pemimpin mestilah adil dan tidak fasik, dan dipilih daripada orang-orang yang mempunyai sejarah hidup dan akhlak yang baik. Mereka mestilah orang yang berilmu dan berpengetahuan tentang syariat Islam. Mereka mesti boleh memberi tauladan yang baik, dicontohi dan dihormati. Hadirin jemaat yang dikasihi Allah sekalian, mengundi merupakan satu kewajiban bagi umat Islam. Ia adalah untuk membentuk pemerintahan yang bertanggungjawab. Jika pemimpin dipilih tidak tepat dan tidak layak, maka kepentingan masyarakat dan negara tidak dapat diberi keutamaan sewajarnya. Umat Islam mesti melaksanakan sistem perundangan dan permufakatan yang menjamin kemakmuran rakyat dan negara. Pilihan raya merupakan cara yang penting bagi memenuhi kewajipan ini. Demikianlah prinsip memilih wakil rakyat atau ahli parlimen yang tepat dan layak adalah suatu kewajiban berdasarkan kaedah fiqh. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Yang bermaksud sesuatu yang tidak sempurna kewajiban melainkan dengannya, maka ia menjadi wajib. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita ambil beberapa tausiah untuk renungan kita bersama. Yang pertama, umat Islam wajib keluar mengundi untuk menentukan masa depan Islam, negara dan umat. Sesiapa yang mengabaikan dianggap berdosa, melanggar perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan menanti pemimpin yang tidak amanah, dan tidak berupaya menjaga Islam dan syariat. Begitu juga
Islam melarang penyokong pemimpin yang meminta jawatan mendapatkan jawatan melalui cara yang tidak baik dan tidak mampu berlaku adil. Yang ketiga, umat Islam adalah memilih pemimpin yang sentiasa mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Ini kerana masa depan Islam dan negara ada di tangan kita semua. Oleh itu, pilihlah dengan ilmu dan kebijaksanaan, bukan dengan logik akal, amarah, dendam dan permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turibuna bi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Surah Al-Anfal 60. Yang bermaksud, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh-musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya pada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور